بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukurlah kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala kurniaannya, rahmat, nikmat dan jagaannya terhadap kita sehingga kita berada dalam selamat dan aman. Alhamdulillah, dengan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sama-sama dapat bersama dalam majlis ilmi kita pada hari ini demi sama-sama untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat ahli majlis ilmi yang sekalian, dan juga kepada ahli sidang yang mengikuti Radio Ar-Risalah, Radio Jamiah Jalan Islamiyah, juga Radio At-Ta'awun dan lain-lain lagi. Alhamdulillah, bersama-samalah kita berada dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang bagi rahmat nikmat pada kita sehingga kita berada dalam keadaan ibadat padanya, dan harap semoga Allah hidayat taufik pada kita dapat kita selalu berada dalam ibadat kepadanya dan hamba kepadanya, insyaAllah. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, pada hari ini marilah kita ikuti pelajaran kita bersama. Pelajaran yang mana kita akan bicara hari ini adalah luar daripada pelajaran yang mana kita lalu setiap minggu daripada bab zakat dan lainnya. Oleh kerana hari ini adalah dikatakan hari yang mana manusia sibuk dengan satu benda hari ini, satu perkara hari ini,
yang mana perlu juga kita umat Islam tu ambil tahu dan ambil sikap kita, iaitulah hubungan dengan pilihan raya. Pilihan raya iaitulah berkenaan dengan apa dia long kanan semak hutan lihat suasa. Maka hari ini insyaAllah tajuk yang mana kita bicara hari ini hubungan dengan riswah dalam pilihan raya. Riswah dalam pilihan raya, corruption dalam masalah lihat tang. Hari ini insyaAllah sikit sebanyak kita akan ambil maklumat. Pelajaran kita hari ini adalah kita bersandar pada khutbah raya kita yang mana akan keluar pada minggu ini, ialah khutbah riswah dalam pilihan raya. Kita berpadu pada khutbah jemaat kita minggu ini insyaAllah. Oleh kerana hari jemaat tu kebanyakan perempuan kita tidak ikuti jemaat, maka mereka tak dapat dengar khutbah jemaat. Maka untuk meratakan, mentakmimkan maklumat ini pada ummah, kita mari bercakap dalam majlis ilmi kita pada hari ini. InsyaAllah kita haraplah semoga jemaat kita akan datang ni atau jemaat minggu ni adalah akan dapat dikemukakan khutbah ini dalam setiap masjid kita insyaAllah. Tajuknya riswah dalam pilihan raya. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sebelum daripada kita masuk terus dalam tajuk riswah dalam pilihan raya, marilah kita tarik kembali tentang maklumat kita terhadap Islam. Sebagaimana sedia maklum kepada kita, bahwasanya Islam adalah suatu agama, satu undang-undang yang lengkap dan lagi sempurna. Lengkap dalam segenap bidang, dalam segenap jurusan hidup manusia, sama ada dalam bidang akidah, bidang iman, ibadah, muamalah, siasah, ikhlak dan lain-lain. Semua itu adalah ajaran Islam itu ada lengkap belaka. Lagi pula sempurna pada setiap bidang itu. Maknanya tidak ada sebarang kecacatan dan kekurangan. Inilah keyakinan kita. Islam agama yang lengkap, yang syumul, yang lengkap dan sempurna, al-kamil, yang mana tidak ada kecacatan dan kekurangan padanya. Ialah sebagaimana Allah terfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, maksudnya pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu, dan juga telah aku sempurnakan nikmat-nikmatku ke atas kamu, dan aku telah redhakan Islam sebagai agama bagi kamu. Alhamdulillah. Jadi yakinlah kita atau agama Islam agama yang lengkap. Dengan itu, segala pelaksanaan hidup manusia, segala gerak-geri hidup manusia yang kita nak kerja hari-hari itu adalah berhubung dengan agama. Berhubung dengan agama. Sebab politik pada agama, ekonomi pada agama, masyarakat sangkung bersangkut dengan agama, semua sangkut agama. Kata bab politik adalah sangkut dengan agama juga. Bukan politik itu suku, agama suku dak. Bila kata segenap pelaksanaan kita kan patibat kita tiap-tiap hari itu adalah sangkut agama, maka ada padanya hukum halal dan hukum haram. Ada pahalanya, ada dosanya. Sama ada dalam ibadat hak kita buat hari dia bentuk syariat abudiyah ataupun dalam ibadat politik, ekonomi dan sebagainya. Sekiranya pelaksanaan kita itu adalah betul dan kena dengan ajaran Allah, maka akan diberi pahala padanya. Dan sekiranya tidak betul dengan ajaran Allah, maka ada padanya rasa. Itulah kaedah yang mana kita maklum pada kita semua. Alhamdulillah. Dengan itu, maka masalah politik tak dapat diasingkan pada agama sama sekali. Kan merang kita nak asing pada agama tak boleh. Kan merang ia ada hubungan rapat dengan agama. Dia kata kan merang ikut nak buat agama hanya sekadar dalam masjid dan semaya dan baca Quran dan sebagainya. Kan merang ikut kita nak buat tak boleh.
Kan dengan agama ada sakut, ada hubungan. Tak ada boleh becek. Maka pilihan raya ataupun legat tang soso ni, pilihan raya legat tang soso ni adalah masalah yang tidak boleh asing di perut agama sama sekali. Kena cara. Nak asing tak boleh. Sebab kalau tang soso merupakan politik. Politik tak asing pada agama. Agama kena cara tentang halal dan haram padanya. Oleh itu pada hari ini insya-Allah kita marilah untuk nak mengenali sikit sebanyak hubungan dengan pilihan raya dan riswah dalam pilihan raya itu. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, isi pembicaraan kita dalam khutbah jemaah kita pada minggu ini dan juga apa yang mana kita bicara hari ini merupakan rumusan kita ambil daripada beberapa orang daripada ulama-ulama semasa ni yang menulis berkenaan dengan pilihan raya dan riswah. Maka kita rumus daripadanya, ringkas daripadanya, kita ambil isi itulah untuk menjadi bahan kita bicara pada hari ini, untuk jadi maklumat pada kita insya-Allah. Maka marilah bersama kita ambil sedikit sebanyak maklumat berkenaan dengan pilihan raya. Begitu tergambar kata pilihan raya kan lihat tang ni gapo dia sengati. Kan lihat tang ataupun pilihan raya ni gapo. Yang pertama sebagai maklumat kepada kita, pilihan raya adalah suatu peraturan demokrasi yang diadanya oleh undang-undang manusia untuk rakyat sesebuah negara, sesebuah negeri atau negara memilihkan wakil mereka yang terdiri dari orang yang layak dan sesuai memasuki parlimen negara untuk mengurus dan memimpin negara supaya berada di dalam keadilan, keamanan, kebahagiaan dan kemajuan, yaitu mengikut pandangan Islam mereka yang beriman, beramanah dan bertanggungjawab. Jadi gambaran kita nampak kata pilihan raya ni, pilihan raya ni adalah suatu peraturan demokrasi, hak undang-undang manusia buat. Undang-undang manusia buat kata demokrasi, hak ni hak manusia buat, bukan hak Allah buat dah undang-undang ni. Hak manusia buat undang-undang demokrasi bagi sesebuah negara yang pakai undang-undang ni. Maka negara yang pakai demokrasi ni ia ada pilihan raya, pilih wakil rakyat. Wakil kita orang kampung rakyat ni tuan kita untuk masuk parlimen. Untuk nak mengurus, nak memimpin negara supaya negara dan rakyat tu dapat aman, dapat adil, dapat bahagia. Itu dia pilihan raya yang diadakan oleh undang-undang demokrasi. Maka mengikut pandangan Islam, orang yang nak memimpin negara ataupun nak pimpin sampai pada keadilan adalah orang yang beriman, orang yang beramanah, orang yang bertanggungjawab. Ini merupakan sifat orang yang dalam parlimen mengikut pandangan Islam. Itu satu nokta penting pada kita untuk kita merenungkan. Yang kedua, seseorang Muslim yang hendak mencalon dirinya supaya dipilihnya menjadi wakil rakyat. Seorang Muslim, seorang yang nak calon diri dia, nak semak diri dia supaya orang itu pilih dia, hendaklah ia berada di atas batasan-batasan Allah, hududullah. Naklah orang itu duduk dalam batasan Tuhan, dalam hududullah subhanahu wa ta'ala, dalam batasan agama Allah. Maka ia tidak mencalonkan dirinya melainkan setelah ia yakin dirinya dapat melaksanakan tanggungjawab amanah itu sebaik-baiknya. Seorang Muslim ia tak calon diri, ia tak semakkan jadi tuan bagi rakyat, melainkan ia yakin kata dia tu adalah mampu, kuasa, boleh nak laksanakan mas'uliah tanggungjawab dengan amanah. Barulah dia tu boleh calon diri dia. Kalau dia rasa kata tak mampu, tu saya calon dirilah.
Jadi orang dalam diri itu orang yang agak dia tu mampu sengati, mikam sama sengati untuk nak bawa negara, nak bawa ummah supaya aman, bahagia dan selamat dalam hidup mereka itu dan maju negara mereka itu. Itulah satu perkara yang mana patut kita gamar dalam pilihan raya. Yang ketiga, pemilihan adalah sebahagian daripada syahadah penyaksian menjadi saksi. Ini juga patut kita tergamar. Kata pilihan ni, pemilihan kita pilih, kita ke pakoh tu, itu merupakan satu syahadah. Saksi, kita jadi saksi. Kita naik saksi. Jadi payan, jadi saksi. Kalau itu orang jadi saksi ni, dalam Islamnya, syahadah itu dituntut daripada Allah Azza wa Jal supaya tidak dikosaknya melainkan kerana Allah jua. Ni saksi, kita nak saksi tidak ada kerana lain melainkan kerana Allah. Ini ada saksi dalam Islam. Maka mereka yang memilih seseorang calon itu berarti dia sedang menyaksi di hadapan Allah Azza wa Jal bahwasanya seseorang yang dia pilih itu adalah terlebih berhak mendapat kursi lebih daripada orang lain. Ini patut kita tergambar. Kata pilih ni, kita pakoh tu merupakan syahadah, ni saksi. Jadi bila kita nak pakoh tu, kita ingatlah kata kita sedang duduk ni saksi tak payah Tuhan ke, tak payah Tuhan. Kata orang kita pakoh tu, orang ni memanglah berhak ngoti untuk duduk kursi dalam parlimen tu. Kalau tidak, kita khianat amanah. Ini kita kena gambar. Kata pakoh kita tu adalah saksi, jadi saksi. Kita tergambarlah. Bila kita nak pakoh, tengoklah kata Allah sedang tengok kita. Kata kita nak pakoh atas butir mana, akar mana, dan berarti bila kita pakoh, berarti kita menyaksikan kata orang ni berhak semati. Kalau itu kitalah kena muhasabah diri sendiri, kena kira diri sendiri, kerana itu merupakan satu ibadat kepada Allah SWT. Satu ibadat, bukan semata pakoh-pakoh ikut nak pakoh dengan tidak ada kiraan sisi Allah Ta'ala. Tidak, ini ada kiraan. Dengan itu maka memilih akan orang yang tidak berhak dipilihnya. Kalau kita pilih orang tak berhak dipilih, kita pakoh orang tak berhak dipakoh, malahan dipilihnya kerana harta kekayaannya. Orang yang tak berhak, sifatnya tak berhak, tapi kita pilih dia tu kerana harta, kerana riswahwi pada kita misalnya, kerana 500 ataupun 1000 dan sebagainya, berarti dia telah mendatangkan syahadatuz zur, saksi bohong. Kalau kita pakoh bukan kena pada orang yang berhak sengati, kita pakoh tu kerana tujuan tertentu, kerana maslahat tertentu, kerana duit yang bagi, riswah yang bagi dan sebagainya, berarti kita telah naik saksi zur, syahadatuz zur, saksi bohong. Saksi bohong. Kita pakoh tu noyak atau orang ni berhak sungguh, tapi orang yang tak berhak sekali kita pakoh juga, berarti kita nak saksi bohong. Na'udzubillah min zalik. Ini patut sedar di setiap kita, orang mukmin, orang muslim dan muslimah. Dan saksi bohong itu adalah dosa besar. Patut kita ingat kalau saksi bohong itu adalah dosa besar dan satu bala dan musibah yang besar dalam Islam, dan telah diharamnya dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi syahadatuz zur ni dosa besar, haram dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Zahama perman fastanibu ar-rijsa minal awsan wastanibu qaulaz zur, Suratul Hajj ayat 30. Maksudnya, maka hendaklah kamu menjauhi perkara najis daripada berhala. Kenajisan berhala jauh. Alhamdulillah tu segi berbahala zahir itu kita jauh dah. Dan jauhilah perkataan zur, bohong, iaitulah syahadatuz zur, saksi bohong. Kena jauh saksi bohong. Kalau tu kita nak pakoh buat saksi bohong, tak boleh. Itu larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam memberi
syahadah ataupun penyaksian itu, Allah memerintah hamba-Nya supaya menyaksi dengan benar dan melarang daripada menyembunyikan saksi. Untuk beri saksi ni Tuhan suruh kita tu nak saksi dengan benar dan jangan kita susuk. Jangan kita sembunyikan saksi. Jangan sembunyikan sebenar tu. Firman Allah, wala taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Surah Al-Baqarah ayat 283. Maksudnya, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, jangan sembunyi saksi yang benar, dan barang siapa menyembunyikannya, siapa dia susuk saksi sebenar. Orang sebenarnya tak ning, tapi kita pakai hak lain, kita susuk sebenar tu berarti. Maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya. Orang penuh hati, berdosa hati. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah tahu kita kerja apa. Walaupun orang tak nampak waktu kita menyaksi, tapi Allah nampak, Allah tengok dan Allah tahu daripada luar dan zahir. Menyembunyikan saksi itu bukan setakat menahan diri dari bersaksi jua. Dalam ayat ni kata wala taktumus syahadah, jangan sembunyi saksi. Sembunyi saksi itu bukan setakat kita tidak pakoh saja, tidak bersaksi saja, tidak naik saksi saja dak. Bukan setakat kata sembunyi saksi, sekadar kata tak naik saksi, bukan setakat tu. Malahan termasuk juga menyembunyikan kebenaran. Itu masuk sembunyi saksi juga. Kita sembunyi kebenaran, kita susuk apa benar. Manakala melahirkan kebatilan dan mengangkatnya adalah sebagian daripada menyembunyikan saksi. Kita susuk, kita sembunyi hak benar dan kita melahirkan hak batil, ini berarti kita sembunyikan saksi yang benar dah. Nauzubillah min zalik. Dan menyembunyikan saksi itu adalah haram ikut nas Al-Quran Karim. Sembunyi saksi tak boleh. Nak saksi zur tak boleh. Sembunyi saksi yang benar tak boleh. Jadi hak benar kena royak hak benar, saksi benar. Nak susuk benar dengan kita melahirkan hak batil tak boleh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas udirati syahadatuz zur isyrakan billah thalatha mirarin summa qara'a fastanibur rijsa minal awsan wastanibu qaulaz zur. Hadis dari Sunan Abi Daud rakam 3599. Maksudnya, wahai manusia, disamakan syahadatuz zur, saksi bohong itu dengan bersyirik kepada Allah. 3 kali Nabi kata. Nabi kata disamakan, nak saksi bohong itu samakan dengan syirik kepada Allah SWT. Bukan mudah, bukan ingin. Kita nak saksi zur supaya kita bersyirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi baca ayat ni lah. Nabi baca fastanibur rijsa minal awsan wastanibu qaulaz zur. Jauhkanlah daripada kenajisan awsan dan jauhkanlah daripada kataan zur, ialah syahadatuz zur. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, yang patut kita ingat kata, bila kita tu adalah nak saksi zur, maka itulah kesalahan-kesalahan besar dalam saksi zur. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabiyukum bi akbaril kabair au qaul zur au qaul syahadatuz zur. Qaul zur au qaul syahadatuz zur. Sahih Muslim rakam 144 dalam dikun 88. Nabi kata, bolehkah aku nak ceritakan kepada kamu dengan sebesar-besar dosa besar? Nabi kata, boleh ke tak aku nak kamu sebesar-besar dosa besar? Maka Nabi kata, ialah kata-kata zur ataupun saksi zur. Kata-kata bohong atau saksi bohong itulah dosa besar. Nauzubillah min zalik. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, nuktah yang ketiga daripada apa kita bicara hubungan dengan gambaran kita mendapatkan pilihan raya. Tu dia gambar dia. Itu dia kalong kanan untuk kita nak pilih. Yang keempat, suara pemilihan adalah amanah. Suara pilihan raya ni adalah amanah, merupakan amanah. Allah memerintah supaya ditunaikan amanah kepada ahlinya. Bila ini adalah amanah, kita kena tunai amanah kepada ahli dia. Tuhan kata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Surah An-Nisa ayat 58.
Maksudnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya kamu tunaikan amanah kepada ahlinya. Allah perintah supaya kamu tunaikan amanah kepada ahlinya. Maka pilihan ini adalah satu amanah. Kita nak beri amanah pada ahli dia. Beri pada bukan ahli dia, berarti kita khianat. Na'udzubillah min zalik. Inilah iman yang mana kita kena rasai dalam pemilihan yang mana kita sedang hadapi ni. Kita orang selain faham benda ni, supaya kita jadikan pemilihan kita tu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan pemilihan, tujuan kita pilih lihat tang ni ialah memilih orang yang sesuai dalam mengurus maslahat umat. Kita pilih ni ialah untuk dapat orang sesuai, orang yang layak untuk nak menguruskan, untuk nak berihan maslahat umat, kebahagiaannya dan menjauhinya di sebarang keburukan. Untuk umat tu mengelak daripada benda yang tak molek, benda yang buruk. Itu tujuan kita pilih. Nak orang tu duduk dalam parlimen tu dalam mengurusnya. Maka memberi suara kepada mereka yang tidak berhak diberi kepadanya. Bila kita beri suara kita pada orang yang tak berhak diberi, adalah suatu khianat amanah. Suatu khianat amanah. Karena pilihan amanah, kita beri suara bukan kepada orang yang berhak, berarti kita khianat amanah. Lagi pula memberi tempat kedudukan kepada mereka yang bukan ahlinya, berarti kita beri tempat kedudukan orang bukan ahli dia, orang bukan yang layak bagi dia, kita beri dia duduk. Kita beri apa? Sebab kita ada risuah, timur risuah dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Maka akan lahir suatu kerusakan di permukaan bumi. Cira, bila kita tak ada amanah, maka akan lahirlah satu kerusakan dalam bumi. Dan Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Surah Al-A'raf ayat 56. Maksudnya, dan janganlah kamu melakukan kerusakan dalam bumi setelah diperbaiki. Jangan merusak oleh bumi. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang kesekalian, gambaran kasar kita terhadap pemilihan. Berarti kesimpulan pada pilihan raya ini, hendaklah seseorang yang hendak mencalonkan dirinya, hendaklah ia yakin dengan sifat-sifat yang dikehendaki itu ada di dalam dirinya. Orang yang nak semak untuk orang calon dia, untuk pilih dia tu, dia yakinlah kata dia tu memang orang yang ada sifat yang dikehendaki dan dia mampu bertanggungjawab dan beramanah terhadap tugasnya. Dia tu adalah orang tanggung amanah, gerak picak di atas apa yang mana dibeban atas dia. Orang nak calon diri dia tu, dia kena ukur diri dia sendiri, kena kira diri dia sendiri, adakah duduk situ ataupun tidak. Tanpa mencarikan suaranya dengan risuah, membeli suara dengan bayaran atau membeli suap. Dengan tak payah dia tu cari suara dia tu dengan risuah. Dengan risuah, dengan beli suara, dengan bayar beli suara. Suara dia ni nak suara ni apa ratus pokok. Semakku ku 500 sebagainya. Beri 500 minta tu semakku, 300 minta semakku, 1000 minta tu semakku. Bukan begitu dak. Bila yakin tadi dia tu gemolak, dia semak. Lepas tu janganlah dia tu risuah lagi. Risuah ni maknanya bahasa Melayu ada juga katakan makan suap. Makan suap. Jadi corruption ataupun sinbon kau ni ikutlah apa nak kata dia. Ini dia na'udzubillah min zalik pada risuah. Itu pihak yang mencalon diri. Hendaklah dia bersifat sedemikian dan jauhkan pada risuah. Manakala pihak yang memberi suara pula, hendaklah dia memberi suara dengan perasaan bebas, amanah, dengan perasaan takwa dan takut kepada Allah. Pihak beri suara, kita rakyat ni beri suara ni, kita beri suara dengan bebas. Kita ada isyarat. Tidak ditekankan otak kita dan diri kita dengan apa-apa tekanan. Kita beri dengan bebas, dengan amanah, dengan perasaan takwa pada Allah, takut pada Allah, tanpa khianat. Dengan menerima risuah, kita tak khianat. Kerana sebab pemilihan itu adalah amanah, maka kita tak khianat. Tanpa khianat dengan menerima risuah, daripada mana-mana calon kita tak timur. Daripada mana calon, daripada mana-mana semak pun jangan timur.
Karena risuah adalah suatu larangan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Risuah sebenarnya lagi dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, sebagai bahagian pertama gambaran kasar pada kita, atau kita nak menampakkan itu dia pemilihan kan lihat tang. Itu gambar kan lihat tang. Kita tergambar dah. Dan bahagian keluar kita masuk pula bahagian risuah. Sebab tajuk ketua jemaah kita kata risuah dalam pilihan raya. Jadi pilihan raya kita jelaslah ni, dan kita akan masuk cara tentang risuah pula. Ikhwan akhwat yang sekalian, ahli majlis ilmi sekalian, dan juga ahli yang penonton sedang menonton radio Risalah, radio Jamiah Jalan Islamiyah, begitu juga radio Ta'awun dan lain lagi. Marilah kita sama berada dalam ibadat kepada Allah Ta'ala, dalam mengikuti dan mengetahui hubungan dengan perkara yang sakut rapat dengan hidup kita hari ini, yang mana sedang sibuk dunia tempat kita hari ini, ialah berkenaan dengan pilihan raya dan berkenaan dengan risuah. Maka bahagian yang keluar yang mana kita akan bicara hari ini ialah risuah. Apakah tarikh risuah? Risuah ialah suatu barang yang diberi oleh seseorang kepada hakim atau lainnya nak sikit kira mesti salah nung ya tu tukar sikit tu. Risuah ialah suatu barang yang diberi oleh seseorang kepada hakim atau lainnya untuk dihukum baginya atau untuk disampainya kepada hajat yang dikehendakinya. Dua sikit ini tarikh fuqaha kita. Fuqaha kita yang tarikh kata risuah ni ialah bagi hak kita pada hakim atau pada qadi atau lain pada qadi. Lain pada qadi itu masuk amal, masuk banyak. Kara cakap, kerja gapo tu maknanya lain pada qadi. Risuah bagi kita pada hakim, pada qadi untuk dihukum baginya. Supaya qadi itu hukum kita, kena kita. Kalau kita salah pun kita tak salah. Maka kita surat duit ke dia pada hakim, pada qadi untuk hukum ikut kehendak kita ni. Jangan salah. Itu panggil risuah. Benda kita pada hakim, qadi ataupun lain pada qadi, lain pada hakim untuk disampainya pada hajat yang dikehendakinya. Kita itu sampai hajat kita nak. Kalau kita hajat nak apa, kita risuah untuk kita dapat hajat kita nak. Pada karacakan, pada kruyai untuk semua anak kita ngaji, risuah dia. Risuah juga tu. Itu bukan hakim ke qadi, tapi semua anak kita ngaji, takut anak kita tak boleh, kita pergi risuah ke dia supaya boleh anak kita. Atau boleh kita tu hijau, kita risuah ke dia. Risuah belaka tu. Risuah. Untuk sampai pada hajat kita. Kita beri pada siapa dia yang hijau, daripada kaki tangan, kerajaan dan sebagainya, untuk sampai pada hajat kita kanak, maka itu katakan risuah. Manakala risuah dalam pilihan raya, risuah dalam lihat tang ni ialah suatu perkara yang diberi oleh seorang calon pada seorang yang lain supaya diberi suara kepadanya demi untuk menang dalam pemilihannya. Ini risuah dalam pilihan raya. Mana kita beri duit atau beri barang pada seorang untuk pilih kita. Ini risuah dalam pilihan raya. Ikhwan akhwat kaum muslimin dan muslimat dan sekalian, hubungan risuah, kalau kita tengok dalam buku-buku kitab-kitab bagi ulama-ulama kita dulu, boleh katakan pada keseluruhannya mereka tidak sentuh tentang risuah pada pemilihan. Tak ada sentuh berkenaan dengan risuah tentang kan lihat tang. Sebab apa? Sebab pada masa dulu tidak ada kan lihat tang. Tidak ada pemilihan dalam kerajaan Islam dulu. Risuah yang selalu berlakunya ialah risuah pada qadi, pada hakim, pada wali, pada itu, pada ini untuk dapat hajat dia. Itulah boleh katakan keseluruhan ataupun kebanyakan buku-buku kitab fiqh kita yang ulama-ulama kita dulu yang bercakap tentang risuah pemilihan. Risuah dalam kanliatan tidak ada. Sebab kanliatan ni undang-undang Malaysia baru buat. Tidak ada dalam apa dia
masa ulama-ulama kita dulu tu. Jadi bila perkara ini baru, maka ulama baru pula lah mengkaji ke benda tu. Maka kita dapatilah secara ringkasnya boleh katakan risuah dalam pemilihan ni boleh katakan pada keseluruhannya dikatakan haram berlaku risuah tu. Dan telah keluar fatwa daripada Lujnah Daimah bagi Dar Ifta' di Saudiah dalam juzuk yang ke-23 pada bahagian akhir itu boleh katakan menyata jelas hubungan dengan risuah dalam pemilihan. Boleh katakan haram. Risuah secara umumnya haram dengan ijma' ulama. Baiklah kaum muslimin dan muslimat sekalian, maka hukum risuah secara umumnya adalah haram ikut pendapat ulama al-muslimin. Secara umum haram, tak ada jalan sikit abuk risuah ni. Dan tidak ada suatu bentuk pun yang halal. Tidak ada satu bentuk pun yang halal. Kata, oh tak boleh kita cari jalan darurah cara-cara kita tu, tak boleh, tak ada. Dan tidak ada suatu bentuk pun yang halal melainkan dalam keadaan darurah terpaksa juga. Melainkan dalam keadaan darurah ya. Kalau bukan darurah, keadaan yang terpicik semati, tak boleh risuah ni. Dan keadaan darurah itu hanya didapati dua keadaan sahaja. Ini patut kita ingat. Keadaan darurah hak boleh risuah dua ya. Lain pada dua ni tak ada. Yang pertama, keadaan seseorang itu dirampaskan haknya, maka dia tidak kuasa mengembalikan haknya melainkan dengan memberi risuah. Maka hukumnya harus baginya memberi risuah, tetapi haram bagi penerima risuah itu menerimanya. Ini keadaan pertama. Risuah haram semata-mata. Katuk cik itu, tak buka sikit habuk risuah ni. Nak kata halal. Mereka dua keadaan. Keadaan pertama ialah bila seorang itu dirampaskan hak dia. Apa hak dia? Tanah dia merapah ambil. Tanah 3 rai dia merapah ambil. Tukar cenut, tap cenut. Ada, boleh demo. Misalnya, cerak bagai tuan kita. Kita tak kuasa nak ambil kelik bagai tu, melainkan kita tu kena risuah pada hakim. Bagi kita cerak, dia merapah cerak. Tapi kita tak kuasa nak ambil kelik bagi kita tu, melainkan kita tu kena risuah. Barulah boleh kelik. Maka boleh kita risuah, tak haram kita beri. Tapi lah hakim haram juga terima. Dalam keadaan kita picik cekak dah ni, kepih cekak kena beri risuah, halal kita beri risuah. Tapi dia terima haram semata-mata. Tak ada celah lek terima tu halal. Faham tak? Itu dia. Itu keadaan pertama hubungan risuah. Yang kedua, keadaan yang boleh kita risuahnya, seseorang itu dizaliminya, maka dia tidak dapat menolakkan kezaliman itu melainkan dengan memberi risuah. Maka hukumnya harus baginya memberi risuah, tetapi haram juga bagi menerima risuah itu. Ini halah yang kedua. Halah yang kedua ni keadaan kita kena zalim. Kita nak zalim. Dia mau buat zalim kita, kata kita curi bagi dia. Misalnya, dia mau zalim kita, kau keluar pada kita, kata kita curi bagi dia. Naik mahkamah. Kita tak curi halih. Kita nak menolak kezaliman di kita tu, kita tak kuasa. Mereka kena wirsuah juga pada hakim. Kena wirsuah. Boleh kita wirsuah pada hakim atau nak menolak kezaliman terhadap kita ni. Kita kena zalim semati. Bukan kita zalim semati, tak. Kita kena zalim. Dizalimkan kita oleh orang. Kita tak boleh nak menolak kezaliman itu melainkan dengan beri risuah. Maka harus kita beri risuah pada hakim atau nak melepaskan kita daripada kezaliman itu, tetapi si penerima risuah itu haram juga. Haram. Maknanya dalam keadaan darurah, lek kita boleh beri, lek terima haram semacam. Tak ada jalan sikit habuk. Sebab itulah kalau keadaan darurah ni adalah haram kita terima,
keadaan pilih semak pilih so ni bukan darurah dah. Haram semacam-macam. Nak terima risuah dia. Orang beri duit pun haram, orang pergi ke masjid pun haram, pergi speaker masjid pun haram terima. Kalau betul risuah ni. Nak ingat ni. Nak ingat. Dia. Beri duit pun haram, beri harta pun haram, beri apa pun haram. Kerana itu risuah. Kalau dia mau boh minyak kereta untuk pergi pilih pun haram. Sebab itu faedah juga dalam pemilihan dia tu. Huwa kanan tu buh minyak kereta. Pergi pilihlah ku buh minyak kereta hari ni. Kereta free. Haram. Kita terima pemberian itu. Faham tak? Kena faham molek ni. Tentang masalah ni. Terkadang kita silap dalam ibadat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Maka risuah tidak ada jalan halal sekabut. Mereka kedua keadaan tadi dalam hal itu pun halal untuk beri saja, tapi terima tu haram semacam-macam. Kena ingat tu. Maka risuah dalam pilihan raya adalah termasuk dalam risuah umum yang dah haram dalam syariat Islam. Risuah pilihan raya adalah haram, masuk dalam risuah yang dah haram oleh Allah SWT. Firman Allah Subhanahu wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wa aklihimus suh la bi'sa ma kanu ya'malun. Surah Al-Maidah ayat 62. Maksudnya, dan engkau dapat melihat kebanyakan daripada mereka golongan Yahudi segera membuat dosa. Kita dapat tengok golongan Yahudi segera cepat buat dosa puak ni. Dan permusuhan dan memakan haram. Wa akli musuh makan asuh haram. Dan sesungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan. Amat buruk benda yang mereka kerja yang makan asuh. Kalimah asuh tu dalam Al-Quran telah ditafsir oleh beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum dengan arti risuah. Kalimah asuh tu dalam Al-Quran, risuah ni ada beberapa kalimah yang bermakna sama. Antaranya asuh tu. Suh tu makna risuah juga. Walaupun kalimah asuh tu adalah umum daripada risuah, lebih umum kerana bagi haram seluruhnya dikatakan asuh tu. Tapi diguna juga pada khusus pada risuah. Itulah mengikut apa yang datang dalam bahasa Arab dan tertafsirkan kalimah asuh tu oleh beberapa orang sahabat dengan arti risuah. Riwayat kepada Thauban radhiyallahu anhu katanya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasi wal ra'is, yani alladhi yamshi bainahuma. Hadis riwayat Tirmizi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknatkan orang yang memberi risuah, rashi. Nabi laknatkan orang yang beri risuah, dikatakan rashi. Dan ada lain lagi, la'anallah lalu ar-rashi wal murtasi. Allah melaknatkan orang yang bagi risuah, ar-rashi wal murtasi, dan orang yang menerima risuah. Orang beri risuah pun laknat, orang terima risuah pun laknat. Orang beri risuah pun Rasulullah laknat, dan orang terima risuah pun Rasulullah laknat juga. Mana kedua-dua itu adalah kena laknat. Ada pada satu hadis sama kita ni, war rais, yani alladhi yamshi bainahuma, yani orang yang menjadi orang tengah antara keduanya. Wa kanan ni. Wa kanan. Ini. Ada riwayat, walaupun riwayat ni riwayat dhaif, tapi pada maknanya tak salah sebab dia bantu di atas benda yang haram juga bagi dia nya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi risuah ni benda al-ismi wal 'udwan, benda yang berdosa dan benda yang jadi seteruk, benda buruk. Jadi orang yang tolong menolong atas benda buruk tu adalah berdosa juga. Walaupun lapar hadis ni hak belakang tu warais tu adalah lapar datang pada hadis dhaif, tapi pada artinya adalah tak salah benda tu. Sebab dia bantu atas benda yang buruk, berdosa juga dia. Mana ar-rais tu kalau kita tertebik di atas hidup kita hari ni, huwa kanan lah. Orang tolong ambil duit, dia beri antara pusemak dengan orang beri suara, dia orang tengah. Itu masuk dalam orang yang kena laknat juga. Na'udzubillah min zalik. Inilah perkara yang mana patut dan mesti kita nak mengelakkan, supaya kita tidak terjerumus dan tidak jadi hidup kita tu ibadat pada tauhid. Kalau tidak, maka kita bukan lagi ibadat pada Allah, bahkan kita tu ibadat pada at-tauhid. Na'udzubillah min zalik.
Di sana ada banyak hadis-hadis yang berhubung dengan haram risuah. Ada banyak hadis lagi yang mana dapat kesimpulannya bahawasanya risuah adalah haram semata-mata. Haram memintanya, haram memberinya, haram menerimanya, dan haram menjadi perantaraan keduanya. Haram semacam risuah ni. Nauzubillah. Kita nampak atau risuah ni benda cemar. Benda cemar. Bukan benda cuci dah. Nauzubillah min zalik. Benda haram. Dan jelaslah pada kita kata setiap daging yang tumbuh daripada benda haram itu fannar aula bihi, nerakalah lebih utamanya. Setiap daging yang tumbuh lahmin nabata an akil haram fannar aula bihi, setiap daging tumbuh daripada benda haram neraka lebih utamanya. Maka tidak ada arti kita terima riswah dalam pemilihan. Nauzubillah min zalik. Ini adalah agama kita. Dan sebagaimana kita maklum, ini adalah hukum riswah dalam agama. Hatta dalam undang-undang manusia sendiri pun haram berlaku. Dia kata keseluruhan negara yang pakai undang-undang demokrasi yang ada pemilihan adalah menghukumkan riswah itu adalah haram juga. Mana tak boleh. Salah undang-undang. Salah undang-undang. Sebab tu kena igaknya, takaknya, kena denda dan sebagainya. Maka hukum denda tu balai inilah. Ada J-nya, ada apa ya, potong hak-hak ya sebagai macam-macam lah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekian. Jelaslah pada kita kata hukum risuah adalah haram dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, marilah kita tengok sikit sebanyak lagi hubungan dengan keburukan dan kerusakan dan bahaya risuah. Keburukan, kerusakan, bahaya risuah ni banyak. Kita gambar kata risuah ni adalah satu kerusakan, satu keburukan. Gapo dia kata? Maka ini dia. Antaranya, yang pertama, risuah adalah penyakit yang merusak atau meruntuhkan masyarakat. Risuah ni merusak masyarakat. Buat pecah masyarakat berrisuah ni. Sebab dia akan berrisuah untuk dapat suara. Mungkin orang yang tidak berhak diberi suaranya. Orang lain dah berhak lagi. Maka dia akan timbul permusuhan, perpecahan di antara ahli-ahli dalam masyarakat itu sendiri. Risuah adalah penyakit yang merusak dan meruntuhkan masyarakat. Kerana dia boleh mendahulukan, mengutamakan orang yang berhak ditakhirnya dan mentakhirkan orang yang berhak didahulukan. Sebab dengan risuah ni boleh jadi kita tu utama orang yang berhak ditakhir. Tapi kita mendahulukan dia, utamakan dia. Dia tidak ada berhak untuk dulu. Tapi oleh kerana risuah ni, dia akan lepas dapat, akan dipilih dia. Padahal dia tak berhak. Ini hasil pada bahaya risuah. Ialah dengan tidak amanah tadi, boleh mendahulukan orang yang tidak berhak didahulukan, bahkan ia berhak ditakhirkan. Dan kita mentakhirkan orang yang berhak didahulukan. Orang yang berhak didahulu kita takhirkan dia. Ini merupakan satu pada keburukan dan bahaya risuah. Yang kedua, risuah boleh memalingkan masyarakat kepada masyarakat yang mementingkan manfaat tanpa akhlak dan tanpa jiwa. Risuah dia boleh buat pusing orang, menjadi orang yang masyarakat yang mementing untuk dapat faedah. Dia tak dapat faedah ya. Dia tak kira kata untuk masalah umum dah. Dia faedah diri dia. Boleh dia mengatakan aku sudah. Tengok esok nak pilih malam ni hak mana banyak beri. Dia kira faedah untuk diri dia. Kemarin 500 tapi malam nak semak tu 1000. Ku 1000 esok tak kira. Tu. Itu maknanya bahaya risuah ialah membuatkan masyarakat itu jadi masyarakat naf'i, masyarakat yang untuk manfaat faedah maslahat diri sendiri, tidak kira kepada masyarakat faedah dan maslahat untuk masyarakat umum. Nauzubillah min zalik. Dan tanpa jiwa yang bersih dan tidak menunaikan kewajipan tugas. Kita ambil orang lagi pula orang itu pulaknya tak tunai kewajipan, orang tidak berhak, kita latih dia pun tak dapat tunai kewajipan apa. Dia akan hidup di atas perkara yang haram. Dia memakan harta manusia yang secara batil. Kita ke timur ni pun duduk haram, makan harta secara batil. Nauzubillah min zalik. Ini merupakan bahaya risuah.
antara sebelah sana pun apa dia punah, lek kita pun punah juga mengikut pandangan agama Allah SWT. Itulah kaum muslimin dan muslimat, antara bahaya bagi risuah. Na'udzubillah min zalik. Maka kita perlu kita nak ingat dan jaga-jaga, kerana kita tak nak hari dah. Tepat 3 Kedakum ni adalah hari yang mana kita tu akan pakohnya untuk menentukan setakat mana ibadat kita itu kepada Allah Ta'ala betul ataupun tidak betul. Maka ini tasawur yang mana kita nak menggambarkan pada hari ini, supaya kita letakkan hidup kita terkena dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, kerosakan risuah yang ketiga, risuah boleh mensia-sia dan mencuaikan orang yang lebih utama. Memang dengan risuah ni adalah kita mencuaikan, kita mensia-siakan orang yang lebih sesuai. Orang lebih utama kita biar, kita tak kira. Yang lebih tahu dan lebih manfaat bagi umatnya, orang lebih manfaat, lebih faedah bagi umat, kita biarkan. Kita tak pilih dia, kita ambil orang yang tidak berhak ataupun tak sesuai kalau diukurkan dengan orang yang sesuai tadi. Tapi kita pilih dia ialah hasil pada risuah. Maka ini merupakan bahaya risuah, kerana suaranya dimiliki oleh mereka yang punya harta ataupun mata wang ataupun harta. Jadi maknanya kita cuaikan orang lebih utama, orang lebih tahu, lebih pandai, orang lebih manfaat. Kita tak pilih dia sebab suara dia dimiliki oleh orang yang ada harta. Siapa ngeperamal banyak, siapa harta banyak, boleh pada itu. Nauzubillah min zalik. Ini adalah kita cakap tentang pilihan-pilihan hak besar, pilihan raya. Pilihan kecil pun seperti juga akan jadi. Nauzubillah min zalik. Bertolak pada pilihan besar ni, jadi pilihan kecil pula. Hatta akan berlaku pilihan terimi pun akan ada risuah. Nauzubillah min zalik. Sebab terimi ini ada gaji banyak kok dah ni. Bila terimi gaji banyak kok, nak berebut terimi, nak pilih aku, nak pilihmu, kai sarung ataupun gapo-gapo adalah itu adalah risuah juga tu. Nauzubillah min zalik. Nak jaga kita. Ya, takut terimi serba saja gitu ini tapi risuah. Terimi yang gunakan pelaksana kaya haram. Kalau terimi risuah tak patut pilih dari dia. Sebab dia tak sesuai dah nak memimpin ummah dalam masjid kita tu. Mula start di email tu risuah dah. Cuba kita tengoklah. Yang keempat daripada bahaya dan keburukan risuah, kuasa harta yang menguasai pemilihan itu adalah suatu penyakit yang paling berbahaya di atas keselamatan wakil umat dalam parlimen sendiri. Kuasa harta risuah itu adalah merupakan satu penyakit yang bahaya yang kekelik pada keselamatan bagi wakil itu sendiri. Sebab kita pilih kita tak berhak dah. Maka bila ada parlimen pun, satunya maknanya boleh katakan dia tu wakil kerana risuah. Yang kedua tak mampu gapo nak buat oleh parlimen, tak boleh buat gapo. Bahaya kelik ke dia. Pergerakan harta risuah boleh menjadi suatu senjata yang bahaya yang mengesan atau menekankan ke atas kehendak-kehendak bebas bagi pemilihan suara. Gerakan harta risuah yang beri ini adalah satu perkara yang menekan, yang maknanya nak peranak, nak mematikan kebebasan seorang nak memilih. Kita tak nak bebas. Kerana kita ambil duit dia tu, terpaksa kita tu nak pilih dia. Kebebasan kita tak ada. Sama ada senjata ini digunanya dari pihak pencalon sendiri atau dari penyokongnya atau dari mereka yang berwalak padanya. Senjata duit sama ada daripada pencalon sendiri ataupun daripada siapa dia pun tak kira lah. Itu adalah risuah yang mana membawa kepada kita ni adalah tidak bebas dalam memilih. Yang kelima daripada kerusakan keburukan risuah adalah penyakit yang berbahaya, dapat meruntuhkan umat dan menghancurkan masyarakat. Tergambarlah kita kata risuah itu penyakit yang bahaya, satu benda yang bahaya, ia akan meruntuhkan ummah dan juga akan menghancurkan masyarakat. Nauzubillah min zalik. Memang benda ni yakinlah kita kata suah menghancur mati. Hatta lah kampung kita sendiri pun nak pilih obata pun main risuah, nak pilih email pun risuah. Maka hancur mati kedudukan masyarakat kita kalau kita tu mengikut arus politik yang cemar. Nauzubillah min zalik. Sebab tu anak saudara itu adalah benar as-sidqu fil qawli wal amal.
benar percakapan dan pada perbuatan dia dan pada etikad dia, barulah dia tu selamat dari hidup kita semua insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, yang keenam daripada bahaya risuah. Risuah adalah penyakit maring masyarakat yang boleh mengotorkan kemuliaan seseorang. Penyakit maring masyarakat. Ingat kata risuah penyakit maring masyarakat yang masuk dalam anggota-anggota masyarakat kita, yang akan makan tulai-tulai masyarakat kita ni dan akan menghilangkan kemuliaan seorang. Bila maring masuk, sakit dah orang tu. Kemuliaan seorang tu akan hilang. Kita orang timur risuah jatuh murah kita. Bukan setakat orang beri dak, orang terima pun jatuh murah. Bila kita terima risuah. Risuah adalah penyakit maring masyarakat yang boleh mengotorkan kemuliaan seorang, boleh cemarkan kemuliaan. Kita mulia dah, tapi bila risuah tu cemar kita, kotor dan menghilangkan kehebatan, habis kehebatan kita, power kita habis, ataupun apa dia seri berseri kita tu habis, kehebatan kita habis daripada diri kita ni, sebab risuah ni tu mesia-siakan hak-hak manusia. Sebagaimana kita cakap tadi, hak manusia tu kita cuaikan. Lagi pula boleh menguatkan kebatilan dan membatu panzalim. Akibatnya ialah laknat di dunia dan neraka di akhirat. Akibatnya ialah laknat di dunia dan neraka di akhirat. Nauzubillah min zalik. Jadi dengan risuah ni maknanya kita menguatkan hak batil dan kita menurunkan hak-hak yang benar, al-haq. Akibatnya ialah kita akan dapat laknat di dunia dan akan dapat neraka di akhirat nanti. Nauzubillah min zalik. Itulah kaum muslimin dan muslimat. Yang ketujuh, sebagai akhir gambaran kita terhadap keburukan risuah. Risuah adalah suatu penghinaan dan menjatuhkan muruah si penerimanya. Kita berasa itu. Risuah ni suatu penghinaan. Dia mau risuah kita, dia mau nak hina kita dah tu. Nak menjatuhkan muruah kita. Apatah lagi kita tiada tok lebah, tok gapo ni, dia mau risuah pun terima. Terima juga tok lebah. Terlebar timur, tok guru terima, ustaz timur, kru timur, jatuh murah benar ni. Nauzubillah min zalik. Inilah kita ingat risuah benar cemar. Benar cemar. Jangan bersentuh kita risuah ni. Maka hari ini adalah dunia yang mana penuh dengan benda-benda cemar ni. Kita orang muslim sepatutnya kita dapat mengelakkan pada tu. Kita takkan jadi pak turut. Sebagai Nabi kata, la yakun ahadukum imma'ah. Janganlah jadi seorang kamu tu imah, orang yang berserta bersama orang, turut orang. Dia buat molek, buat huduh, ku turut belaka. Jangan pak turut. Tapi hendaklah kita tu adalah orang yang tegak dan tegas atas kebenaran. Benar hari-hari kita jangan laksanakan benar tu, maka insya-Allah pertolongan Allah akan bersama dengan orang yang benar. Pertolongan Allah bersama orang benar. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Sepitah lalu hubungan dengan apa yang kita cara hari ini ialah berkenaan dengan risuah dalam pilihan raya. Oleh itu dikanak kepada setiap muslim dan muslimah, kita berjaga-jagalah diri kita dan menjauhilah diri kita daripada keburukan risuah supaya kita terselamat daripada kemurkaan Allah dan selamat pada balasan neraka Allah SWT akhirat nanti insya-Allah. Semoga kita selamat padanya. Maka itulah sikit sebanyak perjalanan kita hari ini. Waktu kita tinjau sepitah lalu, oleh kerana kita ni dalam udara yang hebat hari ini dalam masalah cari suara dan sebagainya. Cari suara okey, cari suara tak apa. Tapi kalau disuah, kita jauhkan daripada itu. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Letakkanlah diri kita di atas landasan, di atas batasan Allah yang benar, dan kita berjalan dengan benar. Semoga kita selamat dunia dan akhirat insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.